Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 11 Stick and Ball akan membentangkan bisnes e-portfolio Seksyen 13. Stick and Ball secara tidak langsung merujuk kepada produk makanan yang dicucuk menggunakan lidi. Font yang bercahaya memberikan sentuhan moden dan menarik sekaligus menggambarkan makanan yang segar dan menyelerakan. Image cili dalam logo menggambarkan pilihan rasa pedas dan menambah tarikan visual dan menarik perhatian pelanggan yang gemarkan makanan berempah. Daripada image tersebut, elemen sos merah seperti sos tomato atau cili manis melambangkan rasa manis dan lazat yang lazimnya digunakan untuk menyerlahkan rasa makanan yang dicucuk, seperti bobolah dan pentolan. Perniagaan kami memfokuskan kepada penjualan makanan cucuk sedia untuk dimakan. Contohnya adalah seperti sausage, bola ayam, nugget, pentolan, dan crab stick. Ia berkonsepkan makanan jalanan yang mana ia sesuai untuk kawasan yang mempunyai ramai pelajar. Perniagaan kami ini juga tergolong dalam industri makanan dan minuman, food and beverage. Seterusnya saya akan membentangkan untuk carta organisasi bagi perniagaan Stick and Ball. Yang pertama yaitu pemilik, yaitu Munirah Syafiqah binti Ramli. Yang kedua pula adalah pengurus, yaitu Siti Nuraisyah binti Asmat. Yang ketiga pula adalah bahagian kewangan, yaitu Anis Aniza binti Amli. Bahagian pemasaran dan promosi, yaitu Nur Juliana binti Abdullah. Dan pembungkusan dan jualan Rosita binti Bonai. Bagi bahagian logistik dan pengangkutan, yaitu Nazri Harid. Dan khidmat pelanggan pula yaitu Nur Azuhana binti Chandara. Seterusnya, cara kami mempromosikan produk kami melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok, di mana kami melalui platform tersebut kami memuat naik kandungan yang menarik dan juga interaktif lah, seperti gambar menu, video penyediaan produk kami, dan promosi harian yang kami lakukan. Nama saluran IG kami yang tertera dalam slide yaitu Stick and Ball __ dan juga saluran TikTok Stick and Ball _. Seterusnya, cara kami mempromosikan perniagaan kami adalah melalui promosi dari mulut ke mulut, word of mouth, yang mana kami menawarkan produk kami ini untuk dirasai oleh orang sekeliling, terutamanya rekan-rekan. Promosi ini merupakan satu promosi yang interaktif bagi saya karena melalui promosi ini kami dapat menarik pelanggan untuk mencoba dan merasai produk kami. Dengan memanfaatkan Instagram dan TikTok sebagai platform promosi, kami berjaya mencapai anggaran 2.000 views dengan 93% datang dari pengikut sedia ada dan 7.5% non-followers. 75% hadir dari Instagram Stories. Bersamaan 1.461 views dan 25% dari post feed. 487 views. Kandungan menarik memastikan pengikut setia kekal bersama kami. Dengan story digunakan untuk promosi jualan, share oleh pengikut juga membantu menarik kepercayaan pelanggan baru, memperluaskan jangkauan, dan meningkatkan kesedaran produk. Belum balas tinjauan pelanggan dikumpulkan melalui dua kaedah utama. Yang pertama, Google Form diedarkan sebelum dan selepas sesi jualan. Yang kedua, WhatsApp digunakan untuk mendapatkan respon segera dan maklum balas spontan daripada pelanggan. Maklum balas pelanggan menunjukkan pengalaman keseluruhan yang sangat baik. 92% memberikan 4 bintang dan 8% memberikan 5 bintang, dengan sedikit ruang untuk penambahbaikan. Malah, servis pelanggan sangat luar biasa dengan 94% memberikan 5 bintang, menunjukkan kualiti interaksi yang mantap. Secara keseluruhan, kualiti makanan mendapat 65% rating 5 bintang. Namun mungkin, konsistensi dan rasa dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Harga, 40% memberi 5 bintang, dianggap berpatutan. Tindakan boleh diambil dengan menambah nilai produk tanpa menaikkan harga. Contohnya, set combo. Rasa dan kesegaran, 39% memberi rating 5 bintang, sudah baik, namun sedikit peningkatan dalam bahan utama tanpa menaikkan kos akan lebih memuaskan pelanggan.
Masa penghantaran, 40% memberikan rating 5 bintang, memadai, tetapi kelajuan penghantaran boleh diperbaiki untuk manfaat tambahan. Tindakan disyorkan untuk pengalaman keseluruhan, tingkatkan komunikasi pesanan, pembungkusan, dan tambah sistem maklum balas untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Meningkatkan jualan dan kesedaran produk, stick and ball, beberapa langkah strategik boleh dilaksanakan. Pertama, perkenalkan variasi baru seperti pentolan spicy dan mozzarella sausage untuk menarik pelanggan yang mencari kelainan rasa. Promosi Instagram Stories dan TikTok juga dapat menarik lebih ramai pelanggan. Fokuskan promosi pada waktu puncak dengan diskaun atau package combo. Buka booth di kampus atau lokasi tumpuan pelajar untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada golongan muda yang mencari makanan cepat dan berpatutan. Untuk memastikan kapasiti jualan yang tinggi, tingkatkan pengeluaran dan optimalkan proses untuk memenuhi permintaan tanpa mengorbankan kualiti. Ini juga dapat meningkatkan margin keuntungan. Tawarkan package bundling yang memberikan lebih nilai kepada pelanggan dan kurangkan kos bahan tanpa mengurangkan kualiti untuk meningkatkan keuntungan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kesedaran jenama, menarik pelanggan baru, dan meningkatkan keuntungan. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang pencapaian kewangan yang kami perolehi. Pertama sekali, model yang telah kami keluarkan bagi semua batch, ini termasuk Expo Day, adalah sebanyak RM689.10 dan pendapatan hasil penjualan kami adalah sebanyak RM1.079, manakala untung bersih adalah sebanyak RM389.90. Seterusnya, perincian bagi kos lain, ini tidak termasuk kos bahan mentah, adalah sebanyak RM51.50, seperti printing, sewa tapak, dan pengangkutan. Saya akan teruskan dengan menerangkan pendapatan jualan setiap batch yang kami perolehi. Batch pertama dan kedua iaitu pada 23 sehingga 29 April, kumpulan kami telah memperolehi sebanyak RM235, manakala pada batch ketiga dan keempat, iaitu pada 6 hingga 18 Mei, adalah sebanyak RM365. Manakala pada batch kelima, iaitu pada 18 sehingga 20 Mei, adalah sebanyak RM81, dan semasa Expo Day, kumpulan kami telah memperolehi sebanyak RM390. Seterusnya, saya akan menerangkan perincian kos bagi bahan mentah yang telah kami gunakan. Jumlah dalam kurungan pada bahagian kuantiti menunjukkan bilangan pembelian yang dibuat secara berulang bagi sesuatu bahan mentah. Sebagai contoh, jika tertulis 900 gram dalam kurungan 13, ini bermaksud bahan tersebut telah dibeli sebanyak 13 kali. Maka secara keseluruhannya, kos bahan mentah yang kami keluarkan adalah sebanyak RM644.90. Saya akan menerangkan tentang masalah yang kami hadapi sepanjang perniagaan, di mana terdapat 4 masalah. Yang pertama adalah masalah pengurusan keuangan. Kami kekurangan uang kecil di mana kami tidak dapat memberikan kepada pelanggan yang membayar menggunakan uang tunai. Dan masalah kedua adalah masalah pengurusan bahan produk, iaitu bekalan produk yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tinggi daripada pelanggan, khususnya menu utama kami iaitu pentolan. Dan masalah ketiga ialah masalah jualan dan promosi, iaitu lokasi yang tidak strategik, terutamanya pada hari Expo, lokasi yang diberikan adalah tidak strategik dan persaingan peniaga yang lain, dan setengah peniaga juga ada yang menjerit-jerit untuk menarik pelanggan, menyebabkan ketidakselesaan dan suasana yang bising yang dihadapi oleh pelanggan. Dan masalah terakhir ialah masalah persekitaran, di mana di booth kami terdapat gangguan serangga, dan hal ini telah menjejaskan pandangan pelanggan terhadap persekitaran. Keempat masalah ini merupakan masalah yang kami kenal pasti sepanjang perniagaan. Jadi, pembentang seterusnya akan membentangkan penyelesaian mengenai masalah yang kami hadapi.
Bagi menangani masalah yang timbul, terdapat beberapa langkah yang boleh dibuat. Antaranya adalah sediakan wang kecil secukupnya, yang dimana pelanggan digalakkan menggunakan pembayaran tanpa tunai seperti e-wallet ataupun QR Pay untuk memudahkan urusan baki. Yang kedua adalah buat anggaran stok, yang dimana tambah tempahan awal dengan pembekal, terutamanya untuk produk yang mendapat permintaan tinggi seperti pentolan. Yang ketiga adalah pilih lokasi jualan yang lebih strategik, yang dimana memanfaatkan promosi digital secara agresif di media sosial dan gunakan bahan promosi visual seperti banner dan poster untuk menarik perhatian pelanggan tanpa perlu bersaing secara bising. Dan yang terakhir adalah pastikan kawasan jualan sentiasa bersih. Dengan cara gunakan tudung saji ataupun penutup makanan serta sediakan alat penghalau serangga untuk menjaga persepsi kebersihan di mata pelanggan. Yang seterusnya pula adalah cadangan pada masa hadapan. Cadangan pada masa hadapan untuk jual makanan ini adalah memperkukuhkan visual makanan dengan lebih menarik. Selain itu memperkenalkan pelbagai variasi produk mengikut cita rasa pelanggan. Memanfaatkan sepenuhnya media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi digital dan menawarkan promosi dan diskon yang menarik, memilih lokasi yang strategik, dan juga sentiasa menjaga kualiti dan kebersihan makanan. Sentiasa juga mendapatkan maklumat dari para pelanggan untuk penambahkan berterusan.